Didik TV KPM. Okey, kita akan sambung topik yang kita bincangkan pada hari ini. So, sebelum saya memulakan topik yang ini, saya mohon untuk pelajar menyediakan pen dan kertas supaya pelajar dapat input apa yang dipelajari pada hari ini. Okey, saya akan teruskan kepada faktor dalaman. Okey, faktor dalaman ni merupakan salah satu faktor yang kita boleh kawal. Okey, maksudnya benda tu kita boleh kontrol, kita boleh urus, kita boleh rancang dan sebagainya. Okey, tujuan dia adalah untuk memberi kekuatan kepada sesebuah perniagaan. Kalau Ria nak tahu macam mana nanti perniagaan Ria nak jadi lebih orang kata lebih mantap, maju, kita perlu kaji dari segi apakah kekuatan ataupun apa faktor dalaman yang kita kena buatlah maksudnya. Okey, sebab tu kejap lagi kita akan ceritalah. Okey, seterusnya dalam faktor dalaman ni kalau Ria dan para pelajar nak tahu, okey, kita ada beberapa jenis faktor sebenarnya. Okey, antara faktor-faktor yang ada dalam faktor dalaman ni, yang pertama ni lebih kepada sumber manusia. Okey, untuk pengetahuan semua para murid semua, faktor sumber manusia ni lebih kepada guna tenaga, di mana kita menggunakan tenaga manusia untuk bekerja. Okey. Yang kedua adalah pemasaran, di mana pemasaran ni lebih kepada kita nak kita nak memasarkan kita punya produk. Macam contoh yang Ria cakap tadi kan, sambal tu macam mana kita nak promote, kita nak memasarkan produk kita. Itulah antara faktor dalaman lah yang ada dalam perniagaan. Okey. Okey, yang seterusnya adalah pengeluaran. Di mana pengeluaran ini adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Jadi sebagai usahawan kita perlu memikirlah apakah permintaan daripada pengguna. Kita kena tahu tentang cita rasa pengguna. Okey, yang seterusnya adalah keuangan. Okey, bagi saya keuangan ini sangat penting untuk meningkatkan prestasi perniagaan. Maksudnya dari segi modal, dari segi sumber bahan mentah keuangan ni memang sangat pentinglah untuk perniagaan. Okey, di samping itu juga dalam faktor dalaman kita tekankan juga tentang teknologi maklumat. Okey, maksudnya teknologi maklumat ni juga merupakan faktor dalaman yang mempengaruhi perubahan persekitaran perniagaan. Okey, seperti yang sedia maklumlah, okey para pelajar sekalian. Seperti yang kita maklum, teknologi ini mempunyai salah satu kepentingan pada masa sekarang. Kalau kita tengok pun penggunaan dia sangat-sangat bagus dan sangat-sangat orang kata menarik. Okey, dari segi produk yang dipasarkan dalam teknologi maklumat ni lah. Sebab melalui teknologi maklumat ni peniaga ataupun pelanggan akan dapat info daripada produk yang kita jual. So, yang terakhir untuk faktor dalaman adalah penyelidikan dan pembangunan ataupun kita sebut sebagai research development. Okey, di mana kita nak kaji barang-barang kita ni berkualiti ataupun tidak, sama ada perlu membuat inovasi ataupun penambahbaikan. Okey, cikgu. Itu saja. Teruskan, cikgu. Okey, seterusnya. Okey, ini yang saya terangkan tadi. Okey, untuk contoh, di sini saya ada bawa contoh untuk pelajar nampak apakah yang ada dalam jenis-jenis faktor dalaman. Boleh Ria tolong cikgu tunjukkan yang ada dekat Ria tu merupakan contoh salah satu faktor dalaman dari segi teknologi. Di mana perkembangan teknologi pada masa sekarang ni yang membuatkan barang dan perkhidmatan kita menjadi lebih bagus, lebih berkualiti. Okey, contohnya penggunaan teknologi ini juga kita dapat info, dapat pelbagai jenis barangan yang kita nak. Okey, yang ditawarkan kepada pengguna. Okey. Baik, boleh cikgu teruskan. Okey. Okey, seterusnya saya nak tanya. Kita pergi kepada soalan lah. Soalan yang pertama. Okey, kita minta
pelajar-pelajar SMK Setia Alam untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, untuk soalan pertama. Okey, siapa yang nak jawab mungkin boleh angkat mungkin tangan. Hamzah boleh? Hamzah boleh? Tak boleh. Okey, boleh Okey. Okey Hamzah, boleh bacakan soalan yang terdapat di skrin tersebut. Apakah jenis-jenis pengalaman yang mempengaruhi perubahan dalam persekitaran perniagaan? Jawapannya D. Gaya pengurusan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Hamzah. Okey, kita tengok jawapan. Okey, jawapan adalah D, iaitu gaya pengurusan. Okey, di mana untuk teknik menjawab ataupun untuk menjawab soalan ni. Soalan ni cikgu ambil daripada soalan percubaan lah. Okey. So, apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu faham apakah isi kandungan soalan. Lepas tu baru jawab soalan tersebut dengan tepat. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, mungkin Mawar. Boleh cikgu. Okey. Kerajaan telah memperkenalkan Cukai Jualan dan Perkhidmatan SST pada 1 September 2018. Apakah faktor luaran yang berkenaan? Jawapan dia A. Politik dan perundangan. Okey, terima kasih Mawar. Okey, untuk soalan berbentuk macam ni, selalunya pelajar akan jumpalah soalan berbentuk pernyataan macam ni. Jadi benda ni dia sebenarnya membantu pelajar lah. Okey, membantu pelajar untuk menjawab. Jadi pelajar perlu faham apakah fakta yang terdapat dalam faktor luaran. Okey. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, jawapan yang diberi adalah politik dan juga perundangan. So, untuk soalan berbentuk macam ni, pelajar perlu tahu kata kunci. Okey, di sini cikgu bagi sedikit sedikit skill macam mana cara kita nak jawab soalan. Okey. Okey, di sini kita dah nampak ada kata keyword je. Okey, kalau ikutkan kita tengok kat sini dia lebih kepada kerajaan telah memperkenalkan cukai jualan. Okey, maksudnya dari segi sini ini bukan kita pergi kepada ekonomi. Okey, sebab ekonomi ni dia lebih kepada kita tengok dari segi dasar ekonomi. Okey, kalau dari segi sosio budaya, kita tengok dari segi cara corak perbelanjaan, contoh perbelanjaan masyarakat macam mana. Dari segi permintaan barang dan perkhidmatan tu macam mana. Kan? Kalau dari segi teknologi adalah penggunaan teknologi itu sendiri. Jadi dekat sini ini adalah kata kunci dia. Okey. So ini adalah benda yang pelajar perlu faham. Apakah yang pelajar perlu tahulah tentang fakta pengeluaran tadi. Fakta-fakta pengeluaran tadi. Jadi so jawapan yang paling tepat kita ambil adalah politik dan juga perundangan. Sebab kita tahu SST ni memang berada di bawah undang-undang yang kita buat. Dia bukan sesuka hati macam tu. Okey. Itulah dia cara. So inilah jawapan dia. Okey, dan cikgu, Ria ada satu soalan untuk cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkanlah kepada Ria dan juga murid-murid apakah faktor dalaman untuk kita tahu masalah perniagaan yang kita alami. Contohnya perniagaan tu merosot. Okey. Salah satu antara masalah yang boleh kita tengoklah dari segi faktor dalaman ni adalah mungkin dari segi sumber manusia lah. Okey, bagi saya mungkin dari segi kekurangan tenaga kerja. Maksudnya kekurangan dari segi pekerja. Mungkin mengalami masalah kekurangan pekerja disebabkan masalah-masalah keuangan. Contoh tak dapat nak bayar gaji pekerja. Contoh, okey. Selain itu mungkin juga boleh kita tengok dari segi sosio budaya di mana corak permintaan barang dan perkhidmatan daripada pelanggan kurang. Maksudnya sebab kita berniaga mungkin ada perniagaan yang mengikut kepada trend. Jadi bila trend kita hanya tertumpu pada satu benda sahaja. Tetapi kalau perniagaan itu berpanjangan, dia mungkin
orang kata mungkin dari segi permintaan tu agak berlainan berbanding yang singkat lah, perniagaan secara singkat. So itulah dia antara faktor-faktor luaran yang menyebabkan perubahan yang berlaku dalam persekitaran perniagaan. Didik TV KPM